Labuan sedia ganti Hong Kong sebagai pusat kewangan luar pesisir antarabangsa terbesar dunia. Majoriti lebih 2/3 akan pastikan kesinambungan pembangunan negara. Berita sepenuhnya, Zainal. Pulau Labuan akan dijadikan pusat kewangan luar pesisir antarabangsa atau IOFC yang terbesar di dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, hasrat itu akan tercapai apabila pentadbiran Hong Kong diambil alih oleh Beijing pada tahun 1997. Ya, kerana pada ketika itu, Hong Kong mungkin menjadi tidak begitu menarik kepada setengah pelabur dan institusi kewangan. Pulau Labuan menjadi wilayah persekutuan pada tahun 1984. Ia adalah pulau istimewa sejak dahulu lagi. Pelabuhannya terlindung daripada ribut taufan Laut Cina Selatan. Perairannya juga cukup dalam untuk menarik kapal perdagangan besar. Labuan diisytiharkan sebagai IOFC 4 tahun lalu dan sejak itu pembangunannya menjadi bertambah lancar. Kemudian prasarana perlu giat dibangunkan untuk menarik institusi kewangan asing. Setakat ini Labuan mempunyai pejabat cawangan 20 bank antarabangsa. Jumlah itu diramal meningkat apabila siapnya Taman Kewangan bernilai 380 juta ringgit Oktober ini. Sebilangan bank antarabangsa akan memindahkan pejabat mereka dari Kuala Lumpur ke pulau ini. Sebab itu mereka sanggup datang ke Labuan ini untuk berniaga wang kerana di keadaan di Malaysia ini nilai mata wangnya stabil. Dan semua ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah hasil dasar keuangan kerajaan barisan nasional. Perdana Menteri berkata demikian pada Perhimpunan Bersama Rakyat dan perasmian Dataran Labuan yang berharga 5 juta ringgit. Selain pusat kewangan, beliau berharap Labuan juga akan menjadi destinasi industri pelancongan. Katanya, jika Pulau Pinang boleh dijadikan Mutiara Timur, beliau tidak nampak kenapa Labuan tidak boleh dijadikan Mutiara Laut Cina Selatan. Dan ketika bercakap kepada pemberita, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata lebih banyak kemudahan akan dimajukan selain pemberian insentif untuk memajukan Pulau Labuan. Kita dah bagi banyak insentif dah, tapi kita sedang kaji lagi apa kemudahan. Bukan sangat insentif tapi kemudahan. Umpamanya sekolah antarabangsa, kita sudah adakan hospital, kita akan adakan tempat rehan, membolehkan mereka tinggal di Labuan ini dalam keadaan yang cukup selesa. Jadi tentang program pemindahan Labuan atau penjadikan Labuan sebagai pulau taman tu, adakah peruntukan khas disediakan oleh kerajaan? Kita akan adakan peruntukan khas kalau kita menang. Adakah Datuk Seri yakin kita? Saya yakin kita menang. Kita akan menjadikan pulau ini sebagai satu taman supaya dianya layak dikenali sebagai Mutiara Lautan Cina Selatan. Mengenai rungutan harga barangan yang tinggi di pulau ini, Perdana Menteri yakin keadaan akan berubah jika jumlah pembekal atau penjual meningkat. Kalau sudah ada ramai orang di sini, akan ada banyak pembekal-pembekal, peniaga-peniaga dan supermarket dan sebagainya. Saya yakin harga akan turun. Tapi kita kena sabarlah. Dalam sidang akhbar itu, Perdana Menteri juga mengulas mengenai tindak tanduk pemimpin DAP, Lim Kit Siang. Katanya kerajaan akan bertindak sekiranya Lim melampaui batas dan keterlaluan sehingga menjejaskan keharmonian kaum di negara ini. Itu semua tak apa. Sudah tentu saya percaya dia akan dipuji oleh pemberita asing, majalah asing. Dan kalau kerajaan mengambil tindakan, maka ini adalah satu kesalahan. Saya tak faham tafsiran demokrasi yang mana opposition parties are above the law, government parties are subjected to the law. Ini satu keganjilan yang kita tak faham. Sementara itu, anak Lim Guan Eng mengikut jejak ayahnya membakar akhbar The Star di hadapan pejabat akhbar itu di Petaling Jaya hari ini. Tindakan itu diambil kerana DAP mendakwa akhbar berkenaan berat sebelah dalam liputan mereka. Kempen membakar akhbar itu dilancarkan oleh ayahnya di Pulau Pinang semalam. Setelah menggunakan soal Padang Kota Lama sebagai bahan berkempen, Lim Kit Siang kini mendapat topik baru sebagai modal politik.
Sekarang, Lim bercakap mengenai apa yang disifatkannya sebagai ketidakadilan akbar dalam liputan terhadapnya menjelang pilihan raya ini. Sasaran utamanya kini ialah Akbar The Star. We burn the star! Let's burn the star! There is a star. We'll burn it there. We'll burn it and then we'll continue. Bagi Lim Kit Siang, ini adalah isu pilihan raya. Bagi Dr. Koh Su Kun, lain pula pandangannya. The major issue is which direction do we want Penang to go? In terms of our economic development, in terms of our social advancement, and our societal harmony, unity and harmony. That should be of primary importance. Whether we can achieve Vision 2020 ahead of time, whether we are on track. Those are the issues, and which party can best deliver. Tapi yang jelas, Lim Kit Siang cukup senang dengan perhatian yang diberikan terhadap pertandingan beliau dengan Dr. Koh di kawasan Tanjung Bunga. Because undoubtedly the people of Tanjung Bunga, the people can create history in the entire 1995 general elections. The most famous name in the whole of Malaysia will be Tanjung Bunga. Tanjung Bunga, and it will be really, really bunga. The DAP and their cohort, are yet to be tested. He's like an untested and unlicensed person trying to take over the pilot position of a plane during takeoff. Begitulah keadaannya di Pulau Pinang. Dan untuk perkembangan selanjutnya, kita bersama wartawan kami Lim Bileng di Pulau Mutiara. Hello Bileng, bagaimana keadaannya di sana? Hello Nani. Okey, terima kasih Nani. Ya, Pulau Pinang tidak syak lagi salah satu daripada negeri yang menjadi tumpuan ramai menjelang pilihan raya umum kali ini. Perang poster kian rancak sejak hari penamaan calon Sabtu lalu. Bendera dan poster Barisan Nasional dan Parti Pembangkang mewarnai Pulau Mutiara ini. Calon pula masing-masing memperhebatkan kempen dengan mengadakan perjumpaan ramah mesra dengan rakyat pada siang hari dan ceramah pada waktu malamnya. Dan di Pulau Pinang, sebanyak 11 kerusi Parlimen dan 33 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan. Tapi tumpuan pasti kepada kerusi Dun Tanjung Bunga yang dipertahankan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Dr. Koh Su Kun. Beliau dicabar hebat oleh pemimpin Parti Pembangkang dan Setiausaha Agung DAP Lim Kit Siang. Pertarungan di antara dua pemimpin yang berkewibawaan tersendiri ini hangat diperkatakan umum. Dan untuk membincangkannya di sini bersama saya ialah Dr. Chandra Muzaffar, seorang ahli sains politik dan penyelidik kanan di Universiti Sains Malaysia USM yang telah lama mengikuti perkembangan politik di negara ini. Selamat datang, Doktor. Doktor, boleh Doktor ulas sedikit tentang perjalanan kempen pilihan raya di Pulau Pinang sebagaimana diperhatikan oleh Doktor? Sungguh hebat pertarungan kali ini, tetapi saya berpendapat bahawa corak pengundian kali ini mungkin tak begitu berbeza daripada tahun 90.
iaitu pengundi Pulau Pinang akan mengekalkan barisan nasional di peringkat negeri dan membenarkan pembangkang merebut beberapa kursi di peringkat parlimen. Ini adalah kerana pengundi Pulau Pinang ini matang, ya. Mereka menghargai pencapaian barisan nasional di bidang ekonomi. Mereka menghargai kemantapan politik, mereka menghargai suasana kaum yang harmonis di Pulau Pinang. Tetapi di samping itu, mereka juga memahami pentingnya pembangkang di peringkat parlimen supaya kita dapat menegakkan nilai-nilai accountability di peringkat parlimen agar demokrasi kita itu terus berjaya. Tapi dalam merebut kerusi Dun Tanjung Bunga, pihak pembangkang telah menggambarkan Dr. Koh sebagai seorang ketua menteri yang lemah. Mereka berpendapat Pulau Pinang memerlukan seorang ketua menteri yang lebih berkuasa. Apa komen doktor khususnya berhubung ke pimpinan Dr. Koh? Saya tidak menganggap Dr. Koh sebagai seorang pemimpin yang lemah. Seorang pemimpin yang dapat membangunkan Pulau Pinang dengan begitu pesat. Pulau Pinang adalah negeri yang paling pesat pembangunan dalam persekutuan. Adakah seorang pemimpin yang boleh mencapai kejayaan ini seorang pemimpin yang lemah? Saya dah lama kenal beliau. Saya tahu beliau adalah seorang individu yang lemah lembut, seorang individu yang berhemat tinggi, yang memiliki sifat kesederhanaan, yang saya menganggap sebagai satu sifat yang begitu penting dalam konteks masyarakat berbilang kaum. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang sederhana. Dan begitu juga, beliau adalah seorang pemimpin yang suka merunding, yang suka mengadakan mesyuarah dalam isu-isu yang menghadapi negeri Pulau Pinang, seperti mana terbukti dalam isu Bukit Bendera pada tahun 91, di mana beliau mengadakan perundingan dengan semua pihak. Ini adalah satu sifat yang penting dalam sistem demokrasi. Sifat-sifat inilah yang harus kita hidupkan dalam sistem politik kita, iaitu sifat kesederhanaan, sifat kejujuran, dan beliau juga adalah seorang yang berilmu. Jika kita memandang pada latar belakang beliau, inilah kekuatan yang ada pada beliau. Dan saya menganggap beliau sebagai seorang pemimpin yang harus diberi peluang untuk terus memimpin Pulau Pinang. Ya, baru satu penggal beliau memimpin, dan apa salahnya kalau beliau dibenarkan terus memimpin negeri Pulau Pinang ini. Dan persoalan lain, Tanjung Bunga majoriti pengundinya masyarakat Cina. Ramai berpendapat kehadiran Lim Kit Siang di situ Tanjung Bunga akan memecah belahkan undi di situ, dan ini menjadi dilema masyarakat di Tanjung Bunga. Apakah isu ini timbul sama sekali? Saya sendiri berpendapat bahawa Kit Siang tidak harus bertanding di Tanjung Bunga. Saya menganggap Kit Siang sebagai seorang pemimpin yang memiliki banyak sifat-sifat yang baik juga. Saya menganggap beliau sebagai orang pemimpin yang telah banyak menyumbang di peringkat parlimen, di mana beliau terus membangkitkan isu-isu tentang accountability, tentang sistem pentadbiran kita dan sebagainya. Dan kita memerlukan pemimpin yang boleh membangkitkan soal-soal ini. Tetapi bertanding di Tanjung Bunga pada hemat saya adalah satu perhitungan yang salah. Kerana sekiranya beliau bertanding di Tanjung Bunga, ini bermakna bahawa beliau membelakangkan peranan beliau di peringkat parlimen. Yang diberi keutamaan beliau itu adalah kedudukan beliau sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan dalam sistem bersekutu yang wujud di Malaysia, pada hemat saya, kalau seseorang itu menjadi Ketua Menteri, beliau tidak dapat mencapai apa-apa dalam sistem yang wujud di negara kita. Lebih baik sekiranya beliau memberi tumpuan kepada perkara-perkara lain di peringkat kebangsaan, ya, dan di peringkat negeri biarkan kerajaan yang telah berjaya ini terus membuktikan kebolehannya di bawah seorang pemimpin yang pada hemat saya, iaitu Dr. Koh Su Kun, seorang pemimpin yang telah banyak menyumbang kepada negeri ini dan seorang pemimpin muda yang berpotensi untuk masa depan negara kita. Okey, demikian kita mendengar pendapat Dr. Chandra Muzaffar tentang pertarungan hebat Dr. Koh dan Lim Kit Siang. Terima kasih Doktor. Sekian saja dari Pulau Pinang. Kembali kita ke Studio A.
Terima kasih Biling dan Dr. Chandra Muzaffar. Beberapa lagi berita dalam negeri selepas ini. Antaranya lintas langsung kami ke Kota Baru. Teruskan bersama Buletin Utama. PAS menguraikan beberapa sebab mengapa pengundi mesti memilih parti itu 25 April ini. Bagi Datuk Nik Aziz, kemiskinan di Kelantan bukan sebab PAS mesti ditolak. Tapi kalau kita orang miskin, kahwin sama miskin. Tapi orang Tino kita pun hati dengan kita. Kita pun hati dengan orang Tino kita. Walaupun sama miskin, tidur belakang, tidur malam, belakang, berapa ni ada sejuk. Kain selimut tak ada, gapo tak ada. Kita boleh hidup aman damai sampai tua, sampai mati. InsyaAllah para hadirin semua kedudukan kerajaan negeri, Alhamdulillah, dengan sokongan bersama dan amba yakin tak ada sebab bagi rakyat Kelantan marah ataupun menolak pimpinan yang ada sekarang ini. Dan politik kemiskinan itu dibawa ke Terengganu oleh Timbalan Presiden PAS Haji Hadi Awang. Rakyat yang faham makna pilihan raya di Malaysia ni ialah rakyat Kelantan. Dan orang kuat PAS Muhammad Sabu pula membawa isu politik moral. Siapa pangkah Barisan Nasional? Tuan-tuan jenis muka tak malu. Dan untuk meninjau perkembangan di Kelantan, kita bersama wartawan kami Razak Ghani. Silakan Razak. Ya, keadaan di Kelantan seperti di negeri lain di mana ceramah dan perang poster menjadi semakin hangat. Dan menjelang pilihan raya ini banyak isu ditengahkan. Dan bersama saya, ahli akademik pensyarah di Universiti Sains Malaysia, Chongan Kelantan, Dr. Muhammad Nizam Isa. Doktor, bagaimanakah keadaan Kelantan sekarang dari segi pembangunan fizikal dan rohani dari kacamata dan pengalaman doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syed Razak. Satu faktor yang jelas dan nyata ialah peluang pembangunan spiritual dan juga fizikal yang agak terhad. Bukan tak ada langsung, agak yang terhad. Infrastrukturnya dan kemudahannya agak terhad. Sumber untuk rujukan juga untuk rundingan juga terhad dan terbatas. Mungkin ketidakkesederhanaan untuk menggalakkan perkembangan minda yang diperlukan untuk ke tahap yang optimal juga tidak menggalakkan. Dan ketiadaan peluang-peluang ini pastinya membantut ataupun menggagal atau tidaknya menghalang pembangunan spiritual dan fizikal untuk generasi dewasa ini, generasi sekarang. Untuk anak-anak muda yang masih dalam sekolahan, malahan membimbangkan untuk generasi Kelantan masa akan datang. Peluang yang terhad ini perlu diperbetulkan atau perlu diberi peluang yang baik dan diperluaskan bagi memastikan tuntutan agama dan tuntutan dunia juga mencapai matlamat seperti yang kita perlukan. Apakah reaksi doktor kepada angin perubahan yang cuba dibawa oleh pihak seperti Persatuan Anak Kelantan dan sebagainya yang ingin membangunkan negeri Kelantan ini? Ini satu perkembangan yang saya rasa agak membanggakan. Alhamdulillah. Ini satu berita baik yang saya rasa bagi rakyat Kelantan sememangnya lah. Itulah sikap murni orang Kelantan yang unik dan yang bertanggungjawab. Dengan adanya kesanggupan dan janji-janji yang diutarakan oleh anak-anak Kelantan yang berada di rantau, dan jelas perlu diterima oleh masyarakat Kelantan. Kerana gabungan tokoh-tokoh yang mengantui anak-anak Kelantan di rantau ini bukannya sebarang tokoh. Mereka lah terdiri tokoh korporat yang berjaya, ahli-ahli akademik yang telah menunjukkan kecemerlangan mereka dan ahli-ahli profesional dari berbagai bidang. Jadi sememangnya lah inilah aspirasi rakyat Kelantan. Jadi cuma mungkin aspirasi ini tak dapat dialirkan menerusi saluran-saluran yang tertentu. Mereka pastinya mau berjaya seperti mereka-mereka yang berada di luar Kelantan. Jadi inilah satu kesempatan untuk
rakyat Kelantan bergabung tenaga dengan mereka-mereka yang telah berjaya, yang telah membuat satu komitmen. Saya rasa satu komitmen yang betul-betul berharga. Satu komitmen yang begitu tinggi bagi meluaskan potensi mereka untuk menguasai apa-apa saja bidang dan peluang yang ada untuk memajukan diri kita sendiri, bagi memajukan keluarga, agama dan negara. Semoga saya berharaplah, insya-Allah ini bukan satu peluang keemasan, kerana sememangnya kita tahu rakyat Kelantan punya aset yang terpuji dan mulia. Contohnya kecerdasan minda, kepintaran berniaga, kecekapan bekerja, dan juga memang orang Kelantan memang kuat beribadat. Terima kasih Doktor. Sekian sahaja laporan dari Kota Baru. Kita kembali ke Kuala Lumpur. Terima kasih Razak. Chinese Consultative Council CCC, satu pertubuhan kaum Cina yang pernah menyokong PAS, hari ini mengisytiharkan keluar dari parti berkenaan. Pengasasnya Ridwan Daniel On yang pernah menjadi Exco Pemuda PAS Pusat berkata, beliau dan ahli CCC yang lain dengan rasmi menyatakan sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional. Ridwan dan rakan-rakan seperjuangannya pagi tadi menyerahkan borang pendaftaran menjadi ahli parti komponen BN kepada Naib Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak di Majlis Perhimpunan Bersama Rakyat di Kampung Sungai Sumun, Bagan Datu. Menurut Ridwan, ahli-ahli CCC akan menunjukkan sokongan mereka dengan membantu calon-calon BN yang bertanding di Bagan Datu pada pilihan raya umum 25 April ini. Ridwan berkata mereka keluar dari parti PAS setelah mendapati PAS gagal membuktikan agenda perjuangan mereka. Malah masyarakat Cina yang bernaung di bawah CCC juga tidak dipedulikan hak mereka dalam PAS. Menurut Ridwan, semenjak menyertai PAS, beliau mendapati tidak ada kesefahaman antara pemimpin mereka. Beliau percaya sekiranya gagasan rakyat Malaysia berjaya di dalam pilihan raya yang akan datang, keadaan akan menjadi kacau bilau. Manakala di sebaliknya kita lihat BN, dia sudah sedia ada lambangnya, ada satu barisan, satu coalition, dan tidak berlaku huru-hara dari segi penamaan calon, kempen dan seterusnya. Lebih 10 hari selepas Parlimen dibubarkan, Parti Bersatu Sabah PBS yang cuba meluaskan pengaruhnya di luar Sabah mengumumkan manifestonya hari ini. Pengumuman dilakukan oleh Presidennya Datuk Pairin Kitingan yang masih mengekalkan manifesto pilihan raya umum 1990 yang antara lain menuntut tanggungjawab Kerajaan Persekutuan membangunkan Sabah selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963, Perlembagaan Persekutuan dan laporan antara kerajaan. Laporan itu antara lain mengandungi syarat penyertaan Sabah dalam Persekutuan Malaysia. Dalam pilihan raya 24 dan 25 April ini, selain bertanding di 20 kerusi Parlimen Sabah, PBS juga meletak 3 calonnya di Pulau Pinang, 3 di Sarawak dan tiap 1 di Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Walaupun meletak calon di luar Sabah menerusi manifesto ini, PBS masih dilihat sebagai bermain sentimen kenegerian. Ketika bercakap kepada pemberita, Datuk Pairin mengulangi hasrat untuk bekerjasama dengan DAP di Pulau Pinang. Well, I don't see why not. If we have sufficient number, we can all sit down and talk together. I'm sure they will also want to participate in the government. DAP sejak awal lagi menolak sebarang kerjasama dengan PBS dan Lim Kit Siang sendiri tidak mahu hadir pada majlis makan malam anjuran Datuk Pairin di Pulau Pinang baru-baru ini. Dalam pada itu, Presiden Semangat 46 Tengku Razali Hamzah mengakui negara sudah mencapai tahap kemajuan yang dikendaki. Malah bersandarkan prestasi itulah, Tengku Razali berkata parti itu menaruh keyakinan ke atas manifestonya dalam pilihan raya umum kali ini. Manifesto Semangat 46 menawarkan pelbagai gula-gula politik kepada pengundi, antaranya penghapusan cukai jalan dan kenaikan gaji untuk kaki tangan awam. Dan ketika berkempen di Pulau Pinang semalam, Tengku Razali ditanya mengapa janji sedemikian tidak dilaksanakan semasa beliau menjadi Menteri Kewangan.
Kenapa Tengku tidak melaksanakan ketika Tengku menjadi Menteri Kewangan dulu? Belum sampai masa, sekarang sudah sampai masa. Negara kita dah maju. Dan Tengku Razali terus menawarkan janji-janjinya dengan kempen dari rumah ke rumah. Semalam juga beliau berada di Alostar. Bagaimanapun usaha media untuk menemu ramah Tengku Razali tidak disenangi, khususnya anggota parti beliau. Sementara itu di Jitra petang tadi, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata Barisan Nasional memerlukan majoriti lebih daripada 2/3 untuk memastikan program pembangunan dijalankan dengan berkesan. Menurut Perdana Menteri, kerajaan kuat mampu menghalang parti pembangkang yang sengaja mahu menggagalkan pembangunan untuk tujuan politik. Datuk Seri Dr. Mahathir mengadakan perjumpaan dengan rakyat di Jitra di Dewan Jitra petang tadi. Pada perjumpaan ini, Perdana Menteri menegaskan perlunya Barisan Nasional menang dengan majoriti meyakinkan. Menurut beliau, pembangkang akan terus mengungkit sentimen pengundi menerusi pelbagai taktik. Semuanya menurut Perdana Menteri bertujuan mendapatkan kuasa walaupun kemajuan negara terjejas. Dengan menimbul bermacam-macam tomahan dan fitnah kerana mereka ingin kita gagal. Kerajaan Barisan Nasional ini gagal. Dan bila gagal tentulah rakyat akan menolak Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Tetapi oleh kerana Barisan Nasional mempunyai kerajaan yang cukup kuat dengan kursi lebih daripada 2/3, usaha parti lawan ini tidak berjaya. Kita teruskan juga dengan rancangan kita. Di Kuala Terengganu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rakyat harus menerima hakikat bahawa penduduk di negara ini adalah berbilang kaum dan bangsa. Katanya, walaupun majoriti penduduk adalah kaum Melayu, kaum minoriti juga perlu diberi peluang untuk menyuarakan masalah mereka. Datuk Seri Anwar berucap di Majlis Perasmian Kompleks Hentian Bas Kuala Terengganu. Menurut Datuk Seri Anwar, rakyat Terengganu tidak harus mengenepikan hak bangsa minoriti kerana ia tidak bercanggah dengan dasar keadilan Islam dalam mencapai matlamat kerajaan. Jelas beliau, penduduk berbilang bangsa di negara ini haruslah bersatu bagi mengangkat martabat Malaysia untuk menuju negara maju. Dalam ucapan dengan pemimpin negeri ini, Datuk Seri Anwar juga menjelaskan rasional pertukaran Menteri Perusahaan Awam Datuk Dr. Yusof Noh daripada kerusi Parlimen ke kerusi Dewan Undangan Negeri. Katanya khidmat Tan Sri Wan Mokhtar Ahmad sebagai Menteri Besar masih dikekalkan dan kehadiran Datuk Dr. Yusof Noh dalam barisan pemimpin negeri berupaya memantapkan lagi kepimpinan negeri. Kehadiran itu juga harus dilihat dari segi manfaat gandingan kedua-dua tokoh itu dalam meneruskan agenda pembangunan Terengganu. Parti Liberal Demokratik LDP dan Parti Maju Sabah SCPP berganding bahu untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ini. Presiden LDP Datuk Chong Kah Kiat berkata, penyokong parti itu akan memberi kerjasama penuh kepada calon SCPP yang bertanding bagi merebut kerusi Parlimen. Beliau berkata demikian di Majlis Perjumpaan Pemimpin LDP Kota Kinabalu dengan calon BN bagi kerusi Parlimen Gaya dan Tanjung Aru di Dewan LDP Kampung Air. Katanya kerjasama ini penting bagi memastikan kedua-dua parti menjaga kebajikan kaum Cina di Sabah. Sementara itu, Presiden SAPP Datuk Yong Teck Lee berkata, sudah masanya masyarakat Cina di Sabah bersatu dalam BN. Mengikut semua laporan yang diterima di semua kawasan, terutamanya kawasan yang ditandangi oleh SAPP, Barisan Nasional, kita telah mendapat sokongan yang begitu kuat dan hubungan yang begitu rapat daripada ahli-ahli dan penyokong-penyokong LDP. Calon BN bagi kerusi Parlimen Tanjung Aru ialah Joseph Voon, sementara Parlimen Gaya Philip Yong. Pada pilihan raya lalu, kedua-dua calon berkenaan menang atas tiket Parti Bersatu Sabah PBS. Dalam pada itu, perang poster semakin rancak sama ada di Semenanjung maupun Sabah. Tinjauan TV3 mendapati rata-rata seluruh Sabah, khususnya Kota Kinabalu, dihiasi poster pelbagai parti.
Beberapa jalan utama di Kota Kinabalu, Inanam, Penampang dan Likas menjadi sasaran utama parti yang bertanding. Tempat strategik terus ditampal dan digantung dengan poster. Tinjauan menunjukkan Barisan Nasional BN mendahului dengan menguasai beberapa jalan utama di pusat bandar. Kerusi Parlimen Gaya, Kota Kinabalu menyaksikan pertandingan 4 penjuru antara BN, Parti Bersatu Sabah PBS, DAP dan Bebas. Dua parti utama yang bertanding iaitu PBS dan BN dijangka meletakkan calon di 20 kawasan parlimen. Lagi berita dalam negeri selepas ini. Teruskan bersama kami. Buletin utama menjanjikan berita terbaik untuk kita semua. Akan promosi secara besar-besaran. Yusof mensifatkan filem terbarunya sebagai usaha untuk memecah rekod kutipan filem Melayu di negara ini. Sembilu 2 membariskan pelakon utama yang sama dengan Sembilu. Ini oleh kerana Sembilu 2 adalah lanjutan filem Sembilu 1. Jadi kita mengekalkan artis yang sama kecuali ada satu orang pelakon baru yang kita jemput untuk menguatkan watak dalam cerita Sembilu 2. Dan so far, alhamdulillah, semua artis memberikan kerjasama yang cukup baik dalam Sembilu 2 dan saya rasa insya-Allah jika diizinkan Tuhan, filem ini akan mencapai kejayaan seperti yang diharapkan. Yusof berkata beliau akan terus menceburi bidang perfilman kerana yakin terhadap masa depan industri itu. Menurut beliau, pelbagai kemudahan yang disediakan jelas membawa kesan positif kepada industri filem tempatan. Sekarang kita dah ada Finas, kita menggunakan sistem wajib tayang. Di mana sistem wajib tayang ni kita mestikan filem-filem Melayu, filem-filem tempatan ditayangkan selama 7 hari di setiap pawagam di seluruh negara. Dan sistem ini sudah berkuasa dan nampaknya ada efektif. Dan melalui ini juga kita dapat menembusi pawagam-pawagam yang tidak pernah ditayangkan filem-filem Melayu. Dengan sokongan seperti itu, penerbit dan pengarah dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada mesej yang hendak dipaparkan dalam filem. Dan kita ada beberapa bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan seperti cukai hiburan yang dikembalikan kepada produser. Di Langkawi, Polis Marin merampas barang seluruh bernilai RM61,000 dari sebuah bot dalam suatu operasi di Teluk Ewa semalam. 2 warga negara Thailand ditahan dalam operasi itu. Operasi diketuai Pegawai Pentadbir Polis Marin Langkawi, penolong penguasa Hairul Nordin bersama 8 anggota. Mereka menahan bot ini pada pukul 11.45 malam. Polis Marin mendapati bot penumpang yang menggunakan 2 enjin sangkut ini syarat dengan muatan barang-barang seludup. Pemandu dan kelindan masing-masing berumur 35 dan 45 tahun gagal memberikan sebarang dokumen berkaitan barangan yang dibawa apabila diminta berbuat demikian. Antara barang yang ditemui, perkakas elektrik seperti 3 set hi-fi, 8 perakam video, 20 set karaoke, 1 set alat penghawa dingin, 16 televisyen dan 5 alat pemanas air. Kesemua barangan tidak disertakan dokumen daripada pihak kastam. Mereka didapati cuba mengelak cukai jualan berjumlah kira-kira RM26,400. Bot ini ditunda ke Pengkalan Langkawi untuk pemeriksaan. Menurut PPP Hairul, kedua-dua warga Thai itu mungkin telah lama menjalankan kegiatan menyelundup barang keluar dari Langkawi ke Thailand. Mereka dibebaskan dengan ikat jamin. Sementara itu, 3 cedera, seorang daripadanya parah, manakala 6 lagi ditahan polis kerana bergaduh dalam 2 kejadian berasingan di Kuala Krai dan Melur, Kota Baru, Kelantan. Polis masih menyiasat punca kedua-dua kejadian yang setakat ini dikaitkan dengan perang poster. Menurut Timbalan Ketua Polis Negeri, Penolong Kanan Peteruhjaya Haji Azhar Abdul Kadir, kejadian pertama berlaku di Kampung Padang Salim dekat Melur. Ia membabitkan 2 kumpulan lelaki yang ditugaskan memasang poster. Pertengkaran tercetus apabila satu kumpulan mendakwa poster yang dipasang oleh parti lawan dinaikkan terlalu dekat dengan pondoknya. Akibat pertengkaran itu, berlaku pergaduhan. Jadi untuk menteramkan dan untuk kita mengetahui kedudukan sebenarnya, kita setakat ini telah menahan 6 laki-laki Melayu yang terlibat dalam pergaduhan pada pagi ini. Jadi setakat ini saya tak dapat memberi lanjut lagi sebab kita dalam siasatan. Kejadian kedua pula berlaku pada pukul 11.30 malam tadi di Kampung Ko Kubang Bongor di Kuala Prai. Siasatan awal menyebut 5 lelaki diserang 2 beranak
yang menggunakan senjata tajam. 3 yang cedera di perut dan di punggung adalah dari satu keluarga dikenali setakat ini sebagai Fahmi Ghani, Azli dan Zainuddin. 2 telah kena tikam di bahagian rusuk dan bahagian perut, dan kedua ni berada dalam hospital. Keadaannya bertambah baik. Seorang kena di punggung, manakala 2 lagi itu tidak cedera. Jadi yang 2 lelaki ini telah pun menghilang diri dan kita masih mengesan. Dan untuk mengelak kejadian itu daripada berulang, polis mengeluarkan arahan berikut. Terdapat ada parti-parti politik yang menampal posternya di atas poster parti lain. Jadi ini menimbulkan kurang puas hati di atas parti yang berkenaan. Jadi eloklah dielakkan daripada kejadian macam itu. Yang kedua juga eloklah dielakkan daripada menampal poster-poster berhampiran dengan ibu pejabat ke pejabat di kantor pondok parti-parti lain. Ini menimbulkan resah. Ya. Dan yang ketiga ni, janganlah diganggu gugat pejabat, pondok-pondok, tempat kumpul ahli-ahli parti. Ajaran sesat dan salah faham mengenai Islam berpunca daripada perebutan kuasa dan kepentingan peribadi. Serentak itu, bekas Ketua Pengarah Pusat Islam, Datuk Zainal Abidin Abdul Kadir berkata, beliau akan menggunakan sepenuhnya wadah politik yang baru diceburinya untuk membantras gejala itu, khususnya di Kelantan. Datuk Zainal Abidin berkata, tindakan sesetengah golongan fanatik menegakkan fahaman mereka menyebabkan segelintir umat Islam kini terpesong daripada ajaran Islam sebenar. Ini juga di antara tugas besar yang akan saya mainkan sekiranya saya terpilih dalam pilihan raya yang akan datang ini, di mana saya akan coba membetulkan segala penyelewengan dan juga salah faham mengenai tafsiran Al-Quran di Kelantan ini, khususnya akibat daripada timburnya pertelagahan, timburnya perebutan di antara golongan-golongan tertentu sehingga menjejaskan pahaman itu, yang mana di antara pahaman itu boleh menjejaskan akidah dan keimanan umat Islam itu sendiri. Dan ini adalah suatu yang sangat bahaya. Datuk Zainal adalah antara tokoh agama yang terbabit membantras penyelewengan Al-Arkam. Beliau juga antara muka baru yang bertanding atas tiket BN di Kelantan pada pilihan raya ini. Menurutnya, ajaran yang menyeleweng boleh menyekat perpaduan serta kemajuan ummah. Sebelum itu, beliau berceramah di Kampung Kayu Besar, Melur. Selaras dengan konsep masyarakat penyayang, Kementerian Pendidikan melancarkan bantuan pendidikan kepada anak prajurit yang gugur semasa perkhidmatan. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Sulaiman Daud berkata, pihaknya akan memastikan mereka yang terbabit diberikan peluang melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti. Pagi tadi, Datuk Amar Dr. Sulaiman menyampaikan sumbangan kewangan kepada 31 anak anggota tentera yang terkorban ketika menjalankan tugas. 27 daripada mereka pelajar sekolah rendah. Mereka diberikan bantuan kewangan berjumlah lebih RM40,000. Bantuan ini diberikan secara berterusan sehinggalah mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi mengikut pencapaian masing-masing. Selain itu, mereka juga mendapat kelonggaran syarat untuk memasuki pusat pengajian tinggi. Pelajar ini juga dikecualikan dari membayar yuran sekolah, peperiksaan dan asrama. Kementerian berharap bantuan ini akan meringankan beban keluarga pelajar terbabit untuk meneruskan persekolahan. Dan saya telah minta pihak kementerian memastikan bahawa apa yang kita telah tetapkan ini akan dilaksanakan sepenuhnya. Ketangkasan dan keberanian harimau dahan kini dirakamkan dalam siri terbaru stem-stem negara ini. Ia juga bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap binatang yang semakin pupus itu. Stem-stem ini berharga 20 sen, 30 sen, 50 sen dan RM1. Sampul surat hari pertamanya boleh didapati di semua wakil pos. Harimau dahan atau Neophilus nebulosa adalah satu-satunya kucing besar yang boleh ditemui di Asia Tenggara.
Projek ini adalah kerjasama Pos Malaysia dan Tabung Hidupan Liar Antarabangsa. Ia dilancarkan oleh Menteri Tenaga, Telekom dan Pos, Datuk Seri Sami Velu pagi tadi. Turut hadir pengerusi eksekutif Pos Malaysia Tan Sri Zainal Mahmud dan Presiden WWF Malaysia Tan Sri Khair Johari. Malaysia Airport Berhad MAB memperkenalkan kenderaan penguji geseran landasan lapangan terbang dalam usaha meningkatkan keselamatan lapangan terbang antarabangsa Subang. Kenderaan Saab 9000 CRC Kombi Coupe ini dilengkapi peralatan komputer terkini untuk memberikan bacaan tahap geseran landasan. Ini membolehkan pihak MAB melakukan penyelenggaraan landasan dengan lebih sempurna. Pengerusi MAB Tan Sri Basir Ismail berkata, kekerapan penggunaan kenderaan ini bergantung kepada jumlah pendaratan pesawat. Ia juga mampu membersihkan landasan dengan lebih berkesan. Buat permulaan, kenderaan ini akan digunakan di lapangan terbang antarabangsa Subang sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Kenderaan ini juga boleh disewakan kepada agensi-agensi lain seperti Tentera Udara Diraja Malaysia, Petronas serta projek Lebuh Raya Utara Selatan Plus untuk tujuan sama. Kita tinjau pula perkembangan Bursa Saham Kuala Lumpur. Harga saham ditutup bercampur-campur kesan penjualan dan pembelian ketika harga rendah dalam dagangan kecil. Indeks komposit naik 1.67 mata kepada 964.3, manakala indeks perusahaan meningkat 2.3 mata kepada 1,748.18. Sejumlah 95.484 juta saham bernilai 418 juta ringgit diniagakan. Pada penutup, 239 saham untung berbanding 137 rugi. 137 lagi diniagakan tidak berubah. Dan di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup lega berbanding dolar Amerika dalam dagangan cergas menjelang penghujung pasaran. Berikut nilai ringgit berbanding beberapa mata wang asing. Kita ikuti perkembangan luar negara selepas ini. Antaranya krisis di Bangladesh dan reaksi Iraq ke atas resolusi PBB membenarkannya menjual sebahagian minyak simpanannya. Teruskan bersama kami. Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baiknya dengan Filipina walaupun negara itu melantik setiausaha luar baru Domingo Siazon yang menggantikan Roberto Romulo yang meletak jawatan. Romulo meletak jawatan setelah dituduh kurang berkesan dalam mengendalikan isu hukuman gantung pembantu rumah Filipina Flor Contemplacion 17 Mac lalu. Contemplacion dihukum gantung kerana kesalahan membunuh rakan senegaranya Delia Mega serta seorang kanak-kanak dalam jagaan Delia Nicholas Huang 4 tahun lalu. Dengan negeri-negeri lain. Ketika ditemui di Kepala Batas, Menteri Luar Datuk Abdullah Ahmad Badawi berkata pendirian Malaysia berhubung dasar luar negara adalah untuk berbaik-baik dengan semua negara jiran demi kepentingan bersama. Dan hubungan akrab itu akan terus dijalin dengan Menteri Luar barunya Domingo Siazon. Saya rasa sedih juga kerana ia adalah seorang rakan sejawat saya yang baik dan kami sentiasa dapat bekerjasama dengan elok dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan perhubungan dua hala Malaysia Filipina dan juga yang berkaitan dengan ASEAN. Golongan petani Bangladesh dijangka menggugat kuasa Perdana Menterinya Begum Khalida yang didakwa gagal menangani krisis makanan di negara itu. Amaran itu dikeluarkan oleh pemimpin pembangkang Sheikh Hasina berikutan krisis yang berlarutan sehingga menyebabkan sekurang-kurangnya 12 penunjuk perasaan terbunuh. Lelaki berusia 34 tahun ini ditahan di sebuah rumah di jalan kereta api Maaf saudara, terdapat sedikit gangguan teknikal. China dan Korea Selatan bersetuju untuk mengadakan kerjasama dua hala yang lebih erat.
Persetujuan ini dicapai dalam pertemuan pengerusi Kongres Kebangsaan Rakyat China, Kiao-Shi, dengan Presiden Korea Selatan, Kim Yam-sang. Keputusan ini dicapai selepas Kiao berbincang dengan Presiden Kim di kediamannya Blue House dekat Seoul hari ini. Pegawai-pegawai berkata perbincangan itu bertumpu kepada krisis nuklear Korea Utara, keselamatan serantau dan kepentingan bersama. Seoul berharap China yang merupakan sekutu Korea Utara dapat memujuk pemimpin Pyongyang agar menerima cadangan Amerika Syarikat mengenai reaktor nuklearnya. Kiao dalam rangka lawatan 6 hari ke Seoul. China juga mahu Beijing memainkan peranannya memujuk Pyongyang menyertai masyarakat antarabangsa bagi keamanan serantau. Kiao juga mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Korea Selatan Lee Hong-ki. Iraq menyifatkan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang membenarkan Baghdad menjual separuh daripada simpanan minyaknya sebagai menceroboh kedaulatan negara Islam, khususnya di Timur Tengah. Sehubungan itu, Presiden Saddam Hussein dan kabinetnya menolak resolusi itu. Televisyen Iraq melaporkan Saddam dan kabinetnya menyenaraikan beberapa sebab menolak penjualan minyak bernilai lebih kurang 5 bilion ringgit seperti yang dibenarkan. Kebenaran itu menurut PBB sebagai pertukaran untuk barangan makanan dan bekalan perubatan untuk rakyat Iraq selama 6 bulan. Penentangan rakyat Iraq kepada resolusi itu dibuktikan dengan tunjuk perasaan anti-Amerika di Baghdad. Penjualan minyak sebenarnya mampu mengurangkan masalah ekonomi Iraq berikutan sekatan ekonomi yang dikenakan ke atasnya akibat tragedi pencerobohan ke atas Kuwait pada 1990. Sekatan ekonomi itu membawa kesusahan kepada 18 juta rakyat Iraq sekalipun kaya dengan minyak. Sementara itu, wakil 178 negara berhimpun di PBB bagi memutuskan tempoh terbaru perjanjian menghadkan senjata nuklear NPT. Dalam masa yang sama, beberapa kuasa barat cuba menggunakan tekanan bagi memastikan perjanjian NPT itu terus dikekalkan. Bagaimanapun, beberapa jam sebelum persidangan peringkat tertinggi bermula, Amerika Syarikat cuba menggagalkan hasrat China menjual kemudahan nuklear kepada Iran. Dan setiausaha pertahanannya, Warren Christopher, berjanji akan menyampaikan bantahan Washington itu. Washington menyifatkan tindakan Beijing itu sebagai amat berbahaya. China menafikannya sambil mendakwa langkahnya tidak melanggar undang-undang antarabangsa. Sementara itu, anggota persidangan belum mencapai kata putus sama ada tempoh perlupusan itu diadakan secara terbuka atau melalui undi sulit. Sesi rundingan hari pertama bermula dengan ucapan pembukaan dan ucapan Menteri Luar Negara anggota NPT. Anggota delegasi kemudiannya dipecahkan mengikut komuniti sebelum mengundi bagi menentukan keputusan sama ada NPT akan dilanjutkan. Keputusan itu dijangka diketahui 9 Mei depan, 3 hari sebelum persidangan berakhir. Tentera Laut Britain memulakan siasatan tragedi feri kandas berhampiran Laut Jersey, perairan Perancis. Dalam kejadian itu, lebih 300 penumpang dan anak kapal Saint Malo yang berdaftar di Perancis diselamatkan setelah kandas akibat terlanggar terumbu karang. Kejadian berlaku berhampiran perairan Britain Perancis ketika laut bergelora. Dalam operasi menyelamat ini, 40 penumpang cedera. Sebahagian besar mereka pelancong Jerman. Lebih 100 daripada 307 penumpang terpaksa menyabung nyawa selama beberapa jam dalam gelora ombak setinggi 1.2 meter sebelum mendapat bantuan. Mangsa diselamatkan oleh kapal penyelamat dan helikopter dalam operasi yang hanya mengambil masa sejam. Menurut laporan, ketika kejadian itu, Saint Malo baru saja meninggalkan pelabuhan Jersey. Menurut saksi, feri itu menggunakan jalan pintas melalui terusan berhampiran rumah api Corbière sebelum terlanggar batu karang. Laluan itu hanya boleh digunakan ketika laut bergelora. Kita gerakkan minda dengan perkembangan sukan. Lepas ini, teruskan bersama kami. Jarrah sebagai pelumba Jepun pertama menjuarai Rally Safari yang disifatkan antara paling mencabar dalam kalender rally antarabangsa.
Rali ini meliputi laluan sejauh 2,994 km. Fujimoto yang belum pernah memenangi sebarang kejuaraan mendahului dari permulaan lagi. Memandu Toyota Celica, dia mengatasi rakan sepasukan Kenjiro Shinozuka dengan perbezaan masa 40 minit di depan. Shinozuka mengulangi kedudukan kedua seperti tahun 1994. Dia terlanggar batu dan menyebabkan suspensi belakang keretanya pecah. Peserta tuan rumah Ian Duncan yang memandu Toyota di tempat ketiga. Sementara itu, pemandu Perancis menyapu bersih Rali Tunisia. Kategori kereta dimenangi Pierre Lactic, manakala Alain Olivier yang menunggang KTM menjuarai kategori motosikal. Lactic bagaimanapun hanya menduduki tempat ketiga di pusingan ketujuh dan terakhir sejauh 304 km dari Kesar Gelani ke Tuzur. Alain Olivier pula kelima. Terima kasih kepada catatan 45 minit di depan rakan sepasukan Ari Vatanen yang dicatatnya dalam pusingan terdahulu. Peringkat ini dimenangi oleh Jean-Louis Schlesser juga dari Perancis dengan masa 1 jam 35 minit 32 saat. Keadaan ini bagaimanapun tidak menggugat kedudukan keseluruhan Lactic yang berjaya mendahului Timo Salonen dengan 52 minit 52 saat. Dalam kategori motosikal pula, Olivier mendahului dari awal perlumbaan dengan 25 minit di depan rakan sepasukan dan pencabar terdekatnya Thierry Menaldi. Ketiga, pelumba Spanyol Jordi Acaron. Bahan itu mengakhiri buletin utama malam ini. Teruskan perjuangan hidup anda dan tabahkan hati dalam mengharungi segala dugaan. Dan jangan lupa gunakan hak anda sebagai warga negara Malaysia 25 Mei ini untuk mencorakkan masa depan generasi kita bersama. Selamat malam. Selamat malam.